Konsep geomorfologi dan konfigurasi bentuk muka bumi. Konsep geomorfologi. Yang pertama, disiplin geomorfologi merupakan satu bidang kajian geografi fizikal yang penting. Perkataan geomorfologi berasal daripada bahasa Yunani iaitu geo bermaksud bumi, morphi bermaksud bentuk, logos bermaksud kajian. Geomorfologi ialah satu bidang sains bumi yang mengkaji interaksi di antara proses, faktor dan bentuk di permukaan bumi secara saintifik. Proses geomorfologi yang melibatkan proses faktor sistem fizikal. A. Atmosfera. B. Hidrosfera. C. Hidrosfera. Kajian geomorfologi juga perlu berhubung kait dengan bidang sains iaitu meteorologi, fizik, kimia, biologi, geologi, dan pedologi. Hal ini kerana bidang kajian tersebut berkait rapat dengan sains bumi. Bidang kartografi dan matematik pula bertindak sebagai kaedah atau pendekatan saintifik untuk mengkaji sistem geomorfologi. Proses-proses geomorfologi. Proses endogenik. Proses endogenik ialah lapisan asthenosfera yang berada di dalam mantel bumi penting dalam mempengaruhi pergerakan dalaman bumi. Lapisan ini terdiri daripada cairan batuan yang amat panas sehingga mewujudkan tenaga haba yang tinggi serta arus perolakan yang menggerakkan lapisan kerak bumi. Proses-proses endogenik. A. Proses endogenik pemulihan isotasi. Proses pemulihan isotasi merupakan proses pengangkutan dan penurunan blok-blok bumi apabila mengalami pemulihan isotasi. Pada asasnya, lapisan kerak bumi berada di atas lapisan asthenosfera. Lapisan ini bersifat elastik. Blok bumi akan menurun apabila berlaku penambahan berat beban dan blok bumi akan terangkat semula apabila berlaku pengurangan berat beban untuk mencapai tahap keseimbangan. B. Proses orogenesis atau proses perlipatan kerak bumi. Proses orogenesis berpunca daripada daya tolakan yang berlaku pada arah yang bertentangan terhadap kerak bumi. Akibat daripada daya tolakan tersebut, lapisan kerak bumi akan terlipat membentuk banjaran gunung yang diselangi dengan lurah atau lembah. Contoh banjaran gunung seperti sistem gunung lipat tua dan sistem gunung lipat muda. C. Proses gelinciran atau sesaran kerak bumi. Proses gelinciran berpunca daripada daya himpitan dan tegangan yang dialami oleh kerak bumi. Daya himpitan dan tegangan mengangkat blok bumi membentuk gunung bongkah dan blok bumi yang jatuh membentuk lurah gelinciran. Seterusnya, D. Gempa bumi atau gegaran kerak bumi. Gempa bumi berlaku ketika wujud pelanggaran atau pencapahan plat-plat tektonik yang membebaskan gelombang seismik. Lapisan kerak bumi terapung di atas lapisan asthenosfera yang panas dan sentiasa mengalami pergerakan. Pergerakan ini memungkinkan plat-plat tektonik tersebut mengalami pertumbungan atau pencapahan / pemisahan antara satu sama lain. I. Aktiviti gunung berapi, aktiviti igneous. Igneous jalar dalam, penyejukan dan pembekuan magma hampir dengan permukaan bumi yang menghasilkan bentuk muka bumi seperti lapolit, lakolit, pakolit, batolit, dan sebagainya. Igneous jalar luar. Letusan gunung berapi yang menghasilkan bentuk muka bumi seperti pelbagai jenis kon gunung berapi, krater, tasik kawah dan lain-lain.
F. Proses metamorfosisme. Proses metamorfosisme melibatkan perubahan tekstur, struktur, dan kandungan kimia sesuatu jenis batuan di dalam bumi apabila menerima haba dan tekanan yang tinggi. Akibatnya, batuan tersebut akan mengalami penjelmaan dan bertukar menjadi pelbagai jenis batuan yang amat keras serta bernilai tinggi seperti batu marmar, intan, dan batu permata. Proses eksogenik. Proses eksogenik adalah proses yang berlangsung di luar bumi atau berlaku di permukaan bumi. Proses-proses eksogenik. Proses luluh hawa. Proses luluh hawa merupakan proses pemecahan dan penguraian atau perebutan batuan dan berlaku secara in situ. Jenis-jenis luluh hawa ialah luluh hawa kimia, luluh hawa fizikal, dan luluh hawa biologi. Proses hakisan. Proses hakisan merupakan proses penghausan permukaan bumi akibat daripada tindakan agen-agen yang bergerak seperti air mengalir, angin, dan ombak. Pada amnya, terdapat dua konsep hakisan iaitu hakisan geologi dan hakisan tanah. Hakisan geologi. Hakisan geologi ialah proses hakisan yang berlaku secara semula jadi. Oleh sebab itu, hakisan geologi juga disebut hakisan semula jadi. Proses hakisan geologi ini berlaku secara perlahan-lahan dan mengambil masa yang lama dan melibatkan keseluruhan permukaan bumi. Hakisan tanah. Proses hakisan tanah terjadi akibat daripada tindakan manusia mengganggu keadaan semula jadi alam sekitar. Dengan perkataan lain, hakisan tanah ialah hakisan geologi yang dipercepat dan dijanakkan oleh manusia. Hakisan ini berlaku di permukaan tanah apabila muka bumi terdedah akibat daripada aktiviti-aktiviti manusia. Yang seterusnya ialah proses pengangkutan dan pemedapan. Proses pengangkutan adalah satu proses pemindahan. Bahan-bahan yang terluluh hawa atau terhakis akan diangkut oleh agen-agen yang bergerak seperti air mengalir, angin, cairan glasier, dan ombak. Sekiranya laju agen yang bergerak menjadi perlahan, maka bahan-bahan yang diangkut akan dimendapkan. Perubahan tenaga dari kinetik kepada potensif akan berlaku ketika proses pemendapan. Bahan endapan diangkut melalui golekan, saltasi, empayan, dan larutan bergantung pada jenis dan sifat bahan-bahan yang diangkut. Proses gerakan jisim. Proses gerakan jisim melibatkan pergerakan regolit dari atas ke bahagian bawah cerun akibat daripada daya tarikan graviti. Semasa regolit itu bergerak ke bawah, ada yang bergerak secara perlahan, secara cepat, dan secara serta-merta. Pergerakan jisim boleh dibahagikan kepada aliran lambat, aliran cepat, geluncuran atau runtuhan berdasarkan cara dan kadar sesuatu jisim tersebut bergerak di atas cerunnya. Konfigurasi muka bumi. Konfigurasi muka bumi merujuk kepada pelbagai jenis atau keanekaan bentuk muka bumi. Pada skala makro, konfigurasi ini dapat dilihat dalam konteks taburan dataran benua dan taburan lautan di dunia. Kira-kira 29% daripada keseluruhan muka bumi merupakan daratan atau benua. 39.4% daripada kesemua daratan yang terletak di hemisfera utara dan 18.6% terletak di hemisfera selatan. Daratan benua. Benua utama terdiri daripada benua Eurasia termasuk Asia dan Eropah, benua Afrika, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Antartika
dan benua Australia Oceania. Saiz antara daratan benua dengan lautan adalah berbeza-beza antara satu dengan satu yang lain. Benua yang terletak berhampiran dengan khatulistiwa mempunyai keluasan yang hampir sama, manakala benua yang terletak di sebelah utara dan selatan khatulistiwa mempunyai keluasan yang berbeza. Contohnya, di antara garis lintang 60 darjah hingga 70 darjah utara, saiz benua yang ada kira-kira 70.3%, manakala di antara garis lintang 50 darjah selatan hingga 60 darjah selatan keluasan benua kira-kira 0.8%. Perbezaan ini wujud disebabkan kawasan kutub, kerana sebahagian besar kutub utara terdiri daripada lautan, manakala sebahagian besar kutub selatan pula terdiri daripada daratan. Permukaan daratan benua terbahagi kepada unit benua, unit lautan dan unit sempadan antara benua dengan lautan. Unit benua terdiri daripada pentas benua dan pergunungan. Pentas benua terdiri daripada komponen seperti perisai benua, daratan, pelantar, benua, pergunungan. Seterusnya, unit lautan terdiri daripada lembangan, lautan, banjaran tengah laut dan arka pulau. Unit sempadan terletak di antara kedudukan benua dan lautan. Unit sempadan merupakan jajaran yang terletak di antara sempadan benua dengan lautan dan sering berlaku pergerakan tektonik seperti gelinciran, gempa bumi dan gunung berapi. Lautan dan kepulauan. Lautan utama terdiri daripada Lautan Atlantika, Lautan Pasifik, Lautan Hindi dan Lautan Arktik. Namun begitu, terdapat banyak lautan yang kecil. Kepulauan juga mempunyai saiz yang berbeza. Kira-kira 31% daripada pulau-pulau yang ada di dunia bersaiz melebihi 25,000 km dan majoriti pulau-pulau bersaiz kurang daripada 2,500 km. Pulau-pulau yang bersaiz besar terletak hampir dengan benua seperti Kepulauan Hindia Barat dan Hindia Timur, manakala pulau-pulau bersaiz kecil terletak jauh dari benua seperti pulau-pulau di Lautan Atlantik Selatan. Taburan pulau-pulau dibahagikan kepada 3. Yang pertama, pulau-pulau yang bersaiz besar. Pulau-pulau yang bersaiz besar terletak hampir dengan benua mempunyai struktur geologi yang sama dengan jisim benua tersebut. Contohnya, Kepulauan British yang terletak hampir dengan benua Eropah. Geologi kedua-dua mempunyai struktur yang sama. Yang kedua, gugusan pulau. Gugusan pulau yang mempunyai saiz dan ciri geologi yang berbagai dan berbeza antara satu sama lain. Contohnya, walaupun Kepulauan Jepun terletak dalam gugusan yang sama dengan Kepulauan Taiwan dan Hong Kong, China, namun ciri-ciri geologi antara kepulauan tersebut berbeza. Yang ketiga, pulau-pulau yang terperinci. Pulau-pulau yang terpencil terletak di tengah lautan dan jauh dari daratan. Lazimnya dibentuk dengan aktiviti gunung berapi.
Kebanyakan saiz pulau-pulau ini kecil seperti Kepulauan Hawaii, Mauritius, Galapagos, Kepulauan Fiji dan Tonga. Berdasarkan kaedah seismologi, struktur bumi terdiri daripada 3 lapisan yang utama. Yang pertama, lapisan kerak bumi. Yang kedua, lapisan mantel. Yang ketiga, lapisan teras bumi. Ketiga-tiga lapisan ini mempunyai sifat fizikal dan sifat kimia yang berbeza. Sifat fizikal bumi dikenal pasti melalui unsur-unsur seperti tekanan, suhu, ketumpatan dan laju gelombang seismik yang melaluinya. Sifat kimia bumi pula dikenal pasti melalui ciri-ciri komposisi kimia atau mineralogi yang terkandung di dalam setiap lapisan tersebut. Lapisan kerak bumi merupakan bahagian yang terletak paling luar dan menyelubungi mantel. Kerak bumi terbentuk daripada bahan kurang tumpat dan terpisah dari mantel oleh keterselanjaran mohorofizik. Ketebalan kerak bumi berbeza mengikut tempat. Kerak bumi di lautan lebih nipis dan berusia muda serta lebih tumpat berbanding dengan kerak bumi di daratan. Berdasarkan analisis seismologi, kerak bumi terdiri daripada 2 lapisan. Yang pertama, lapisan sial dan kerak benua. Lapisan sial atau kerak benua merupakan lapisan yang paling atas. Lapisan ini merupakan batuan igneous berhablo yang membentuk benua. Lapisan ini terdiri daripada sekumpulan batuan yang cerah termasuk granit dan jenis gobro serta batuan mendak seperti batu pasir dan shal. Ketebalan lapisan ini adalah antara 25 km hingga 70 km dengan nilai purata setebal 35 km. Lapisan sima atau kerak lautan. Lapisan sima atau kerak lautan merupakan lapisan kedua yang terletak bawah lapisan sial. Lapisan ini terdiri dari batuan yang mengandungi banyak base. Ketebalan lapisan sima adalah antara 5 km hingga 10 km. Lapisan ini amat nipis berbanding dengan lapisan sial. Keadaan ini menyebabkan lapisan sima mudah mengalami perubahan apabila menerima daya-daya yang bertindak di lapisan kerak bumi. Usia kerak lautan lebih muda berbanding dengan kerak benua. Hal ini menyebabkan lapisan ini tidak stabil, lebih mudah mengalami gempa bumi, gunung berapi dan lain-lain gerakan tektonik dalam bumi. Lapisan mantel. Lapisan mantel merupakan lapisan kedua dalam struktur bumi. Isi padu mantel meliputi 82% daripada isi padu bumi dan isi mantel meliputi 68% daripada bumi. Lapisan ini lebih tumpat berbanding dengan lapisan kerak bumi. Mantel dipisahkan dari kerak bumi oleh keterselanjaran mohorofizik dan dipisahkan daripada lapisan teras bumi oleh keterselanjaran Gutenberg. Ketebalan lapisan mantel kira-kira 2,830 km dan berketumpatan antara 3.0 hingga 3.37 cm. Bahagian atas mantel mengandungi lapisan batuan yang pejal dan kaya dengan basil olivine, ultramafik dan pyroxene. Di lapisan bawah mantel pula terdapat batuan yang mempunyai ketumpatan bandingan lebih daripada 5.5 gram cm. Ketumpatan bandingan ini semakin bertambah menuju ke pusat bumi. Yang terakhir, lapisan teras bumi. Teras bumi merupakan lapisan bumi yang paling dalam dan dipisahkan dari mantel oleh keterselanjaran Gutenberg. Lapisan teras bumi ini juga disebut balisfera. Lapisan teras bumi merupakan lapisan yang paling tumpat berbanding dengan lapisan kerak bumi dan lapisan mantel. Ketebalan teras bumi adalah 3.470 km dengan suhu mencapai 3.000 darjah Celcius hingga 5.000 darjah Celcius. Isi padu teras bumi merupakan 16% daripada bumi dan jisim teras bumi adalah 32% daripada keseluruhan bumi. Lapisan teras bumi terbahagi kepada teras luar dan teras dalam. Sebahagian besar komposisi kimia teras bumi terdiri daripada besi dan nikel. Sebagai contohnya, silikon membentuk hampir 20% daripada teras luar bumi, manakala 80% lagi mengandungi besi dan nikel.
Kandungan besi dan nikel semakin bertambah apabila kedudukan semakin jauh ke dalam teras bumi.